saudara mara kita, jiran tetangga kita, penduduk Korea kita, dan seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Syai'ulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita masuk ke hari yang ke-42. Lebih kurang hari yang ke-42 umat Islam di Palestin menghadapi ujian yang sangat berat, tuan-tuan. Sekarang ni tak keluar angka rasmi kerana nak kira jumlah mayat pun dah tak boleh dah. Kerana nak kira jumlah mayat pun risiko sangat-sangat besar. Kita 3 hari lepas terhenti jumlah kematian kepada 12,000 orang lebih. Tapi kalau dikira secara keseluruhannya, kata orang yang masih ada di sana, lebih kurang angka secara tidak rasmi adalah 20,000 orang yang telah meninggal. Separuh daripadanya adalah kanak-kanak. Masih lagi terperangkap di bawah runtuhan batu-batu selama seramai 4,000 orang lebih. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ujian mereka sangat berat. Pada pagi ini kita nak bincangkan perkara yang sangat penting tentang tindakan kita, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ibu-ibu dan ayah sekalian. Apakah tindakan yang sewajarnya kita lakukan, yang paling baik kita lakukan, yang mana kita menirunya daripada sunnah Rasulullah SAW. Apabila umat Islam ditimpa musibah, maka ramailah orang mengambil beberapa tindakan. Antaranya dengan melaksanakan kempen tertentu. Antaranya dengan menyertai demonstrasi. Yang ketiga, antaranya melakukan boikot. Yang keempat, memperbanyakkan doa. Yang kelima, memperbanyakkan sedekah. Dan juga lain-lain tindakan yang bersesuaian. Ini kita fahami dan kita maklumi kerana Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, An Nu'man bin Bashir qala Rasulullah SAW, mathalul mu'minina fi tawadduhim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad. Perumpamaan orang-orang Islam dengan orang Islam yang lain ni dari segi mencintai, dari segi mengasihi antara satu sama lain, dia ibarat satu tubuh. Satu tubuh. Yang ini apabila satu tubuh itu salah satu bahagiannya terkena sakit, maka seluruh tubuh tadi tidak dapat tidur, kena berjaga. Umpama orang demam, mungkin pening kepala, sakit kepala sahaja yang sakit. Tapi oleh kerana bahagian anggota salah satu iaitu kepala sakit tadi, menghasilkan kesan bahawa seluruh anggota badan tadi tak dapat tidur, sebab tak selesa, kena berjaga. Begitu yang disebutkan dalam hadis perumpamaan tersebut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita merasai penderitaan umat Islam di Palestin. Mesti. Tanda keimanan kita adalah kita merasai apa yang mereka lakukan, kita berasa kesian. Bukan benda ni selalu berlaku. Misal kata umur kita 50, 70, 60, kita dah biasa dengar tentang berita Palestin dan Israel berperang. Jangan kita katakan dalam hati, jangan terdetik dalam hati kita, ni dah biasa. Berapa puluh-puluh tahun daripada dulu lagi. Jadi ini tindakan yang tidak patut kerana mungkin kena hasutan iblis dan syaitan. Sehingga menganggapkan perkara ini tak penting. Wahal yang kena saudara seakidah dia. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad SAW melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah mengajar kita akan tindakan yang perlu diambil apabila ada kaum muslimin yang ditimpa musibah. Dengan tindakan yang diambil itu berlandaskan daripada apa yang Allah Ta'ala firmankan. Di dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Dan demikianlah pula kami jadikan kamu umat yang pertengahan. Kata Syekh Mufassirin
Syekh At-Tabari, Al-Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya, Tafsir Tabari, menyatakan bahawa maksud ummatan wasata. Dan demikianlah pula kami jadikan kamu umat pertengahan. Maksud pertengahan ni apa? Umat yang adil di dalam pertimbangan. Umat yang adil di dalam pertimbangan. Yang ini di antara dua perkara. Bainal ghuluwi wat tafriq. Ini amalan agama Islam konsisten sepanjang masa bainal ghuluwi wat taqsir. Bainal ghuluwi wat taqsir. Iaitu konsisten amalan agama Islam ni di antara melampau batas dan mencuaikan. Itu yang disimpulkan oleh Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad At-Tahawi dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah. Katanya, agama Islam ni berpandukan antara ghulu wat taqsir. Di antara melampau dan juga kecuaian. Kita tak mencuaikan, maksudnya kita ambil berat, ambil tahu. Kita tahu bagaimana Israel kejam sampai bukan setakat sahaja bom rumah, tapi bom sekolah. Bukan setakat sahaja bom sekolah, serang hospital. Bukan setakat serang hospital, masjid pun dia bom. Orang azan semayang subuh, dia lempar bom tangan. Masjid pun dia bom. Bahkan bukan sahaja masjid, gereja pun dia bom. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa sahaja tindakan yang berlaku pada mereka, kita ambil berat. Senjata yang mereka gunakan memang melampau batas. Bukan bom biasa, tuan-tuan, yang torpedo. Torpedo yang diorang gunakan, yang salah satu senjata yang digunakan adalah nama dia Hellfire RX-8. Hellfire RX-8 ni dia bukan meletup. Maksudnya bila diluncurkan peluru tersebut, dia macam torpedo. Dia ada 6 bilah. Macam kipas, tapi kipas tengok 4 bilah kan. Ni ada 6 bilah. Setiap bilah tu panjang 2 meter. 2 ke 3 meter. Setiap bilah tu panjang tersebut. Maka bila dia luncurkan peluru tersebut macam torpedo tu, bilah tu akan terbuka. Apa jadi? Orang yang berada di hadapan tu, yang kena, maka dia akan kena ibarat kena kisar dengan blender. Dia pusing. Bilah tu buka, betul-betul tajam. Pusing, kena orang, dia tak meletup, memang nak menyeksa. Ada gambar yang saudara si-Islam kita yang syahid di Palestin, kena sini, kena bahu. Tak kena yang lain je, dia kena bilah dia kena sikit je, kena bahu. Terkehil, terkeluar tulang bahu. Mati. Kenapa? Kesakitan yang amat ngeri. Dan mereka gunakan gunakan bom fosforus. Bom fosforus ni adalah alat bahan kimia yang mana bila diletupkan akan menyebarkan debu-debu yang berwarna putih. Debu yang berwarna putih ni kalau kena dekat kulit ni, maka debu tersebut akan makan kulit, akan makan isi daging. Sehingga kan dia tak akan berhenti, terus menerus membakar, memberikan kesengsaraan, kepedihan, kesakitan sampailah kepada tulang baru stop makan. Dia bakar tu. Ada saudara si Islam kita sedih tengok. Dia kena sikit sini. Sini je keluar sikit dekat bahagian bawah telinga. Lubang besar sampai nampak tengkorak dalam ni. Mati. Kena sikit je mati tu. Meninggal. Syahid. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kejam apa yang dilakukan pada mereka, kita tak dapat bandingkan lah. Setiap 1 kilometer memang gugur 100 tan bom. Lebih lagi bom yang jatuh tu, lebih lagi daripada jumlah berat bom yang jatuh kepada Hiroshima dan Nagasaki. Itu 15,000 tan. Yang jatuh dekat Palestin ataupun di Gaza 20,000 tan. 20,000 tan, tuan-tuan. Setiap per kilometer. Besar mana sangat 1 kilometer? Mungkin rumah kita sebelah ni. Sebudi sekejap. 1 kilometer lebih tu dah lebih dah. Kita kawasan ni bayang yang bom yang gugur 100 tan. 100 tan maksud dia apa? 100,000. 100,000 kilogram bom. Memang macam padang jarak pada terkukur lah kita fikir. Jadi apa tindakan kita? Sedih. Tindakan kita kesian. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam apa sahaja tindakan kita mestilah pertengahan. Walaupun kita kesian, walaupun kita sedih, mestilah pertengahan kerana kita umat yang adil. Allah Subhanahu Wa Taala kata di dalam pertimbangan. Jangan melampau dan jangan bersikap acuh tak acuh cuai. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad SAW pernah berlaku cerita ke boikot ke apa benda semua mesti pertengahan. Ceritanya berlaku zaman Nabi Muhammad SAW. Waktu Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah,
waktu tersebut sering terjadi peperangan antara Nabi Muhammad SAW dan musyrikin kafir di Mekah. Walau bagaimanapun masih lagi ada sahabat-sahabat yang tidak mampu berhijrah. Ada yang masih lagi tertinggal kerana tidak berhijrah di Mekah sana dan mereka masih lagi disakiti ataupun dizalimi oleh Arab musyrikin, diseksa oleh Arab kafir Mekah. Dalam masa yang sama sering jadi perperangan antara kerajaan Islam Madinah dan kafir musyrikin daripada Mekah. Dari segi tersebut maka kerajaan Madinah ni dia melaksanakan pertanian dengan sangat jayanya. Lembah dia subur berbanding Mekah susah ada pertanian kerana bukit bukau, gunung gandang dan padang pasir. Madinah ni adalah wadi, tempat aliran air dan sebagainya. Jadi ada unsur pertanian. Bila ada unsur pertanian, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Madinah. Jadi ceritanya di Madinah ni ada satu orang sahabat, dia geram sangat dengan kafir musyrikin, kufar sering memerangi orang Islam. Maka dia boikot, tak hantar gandum pertanian. Namanya Saidina Thumamah. Saidina Thumamah ni adalah seorang sahabat yang menjadi toke kepada ladang gandum yang antara terbesar di Madinah. Maka bila dia boikot, Nabi Muhammad SAW diam. Nabi tak kata apa-apa. Bila boikot, Nabi Muhammad SAW diam dan Nabi Muhammad SAW tidak kata apa-apa. Sampailah satu ketika orang kafir musyrikin Mekah dilanda kemarau. Apabila dilanda kemarau, sumber bekalan mereka makin mengurang dan mereka menghadapi diambang kebuluran. Oleh kerana tersebut, pemimpin kafir Quraisy, walaupun mereka perang Nabi ni, mereka buat surat. Minta Nabi Muhammad SAW, beritahu pada Saidina Sumamah supaya jangan boikot mereka. Jangan boikot mereka. Sambung balik penghantaran apa? Penghantaran gandum. Nabi Muhammad SAW menerima surat daripada kafir musyrik Mekah. Walaupun mereka pada saat itu, pada ketika itu memerangi orang Islam dan kaum muslimin. Di Mekah masih ada dizalimi dan diseksa. Mereka pun perang demi perang dengan kerajaan Islam Madinah. Tapi atas dasar kemanusiaan, yang perang tu orang lelaki. Mereka ada isteri dan mereka ada anak-anak kecil. Atas dasar kemanusiaan, Nabi Muhammad SAW kata pada Saidina Thumamah bahawa kamu mesti teruskan penghantaran ataupun aktiviti perniagaan ekspor gandum ke Mekah. Jadi begini, ulama memberitahu bahawa dalam isu boikot, dari segi tindakan Nabi Muhammad SAW sendiri, Nabi ada boikot. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW tidak melarang untuk tidak boikot. Nak boikot boleh, tak boikot pun boleh. Yang salah apa dia? Yang salah melampau, ta'assub. Itu yang salah. Orang yang boikot cakap ke orang tak boikot. Tengoklah orang ni, orang Islam kita kena bom dan sebagainya, relax dia makan McD. Jiran sebelah kerja McDonald. Baru nak keluar pergi tempat kerja pakai baju McDonald, dia tenung macam nak makan orang. Tenung, gaduh, tak tahu orang Islam ni sanggup dia kerja McDonald. Tenung memang makan nak makan, macam nak bergaduh, nak bertumbuk. Ni kita kata melampau kerana ada unsur nak menghina, mencaci, memandang rendah dan mencederakan orang lain. Ini melampau. Maka tak dibenar dalam Islam kerana Islam ni umat wasata. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam isu boikot kita bersederhana. Maksudnya bersederhana, tidak melampau, tidak jatuh kepada menghina dan merendah-rendahkan orang lain. Siapa nak boikot dengan niat yang baik dapat pahala. Siapa yang tak nak boikot, niat yang baik dapat pahala juga. Dia pun pening. Mana satu? Ni boikot ke tak boikot? Dua-dua dapat pahala kalau awak niat baik. Kerana apa? Kerana dia bukanlah suatu perkara yang bersifat qat'i, yang bersifat ada dalam Quran. Kalau orang Palestin, kalau orang mana-mana orang Islam di dalam dunia ni diperangi, dibunuh, maka haram beli makanan mereka, haram berurusan ekonomi dengan mereka. Tak ada ayat Al-Quran secara jelas di dalam tu, maka ulama keluarkan fatwa. Maka di Malaysia ni rujuk kepada fatwa ulama-ulama di negeri. Di Malaysia ni tak ada keluar pun satu fatwa ulama di negeri, sebab nak keluar fatwa kata haram dan sebagainya memerlukan kajian lapang yang menyeluruh. Salah kaji kata haram boikot produk sekian-sekian, syarikat tu pula saman pula. Bukan senang tuan-tuan. Kadang-kadang bukan bidangnya.
Malaysia ni kita tak keluar lagi fatwa, maka bersederhana lah. Siapa nak boykot, boykot. Niat baik dapat pahala. Siapa tak boykot, niat baik dapat pahala. Lainlah Indonesia. Indonesia, Majlis Agama Islam Indonesia ni dalam tempoh sebulan dah keluarkan fatwa haram terus. Itu mereka lah tempat mereka, Majlis Ulama Islam Indonesia MUI. Mereka mengeluarkan fatwa haram. Dan wajib boykot dan sebagainya. Terpulanglah pada pemerintah setempat. Tapi selama mana tidak ada fatwa. Kerana ia bersifat ijtihadi. Isu ini bersifat ijtihadi. Memerlukan pandangan. Kerana isu ini isu baru. Maka kita rujuk kepada pihak berkuasa agama di tempat tertentu. Tuan-tuan yang dihormati Allah, yang penting jangan melampau. Jangan melampau. Ini orang makan, dia tengok orang makan McDonald tu. Contoh dia tengok orang makan McDonald. Balik bawa burger, kata jiran ni. Tengok balik bawa burger McDonald. Balik masuk dalam rumah, dia geram dengan jiran dia, cakap ke anak-anak dia. Kamu ni jangan makan. Jangan beli. Ayah haramkan. Siapa yang makan sebiji McDonald, dia seumpama makan kepala baby Palestin. Sampai macam tu lah. Dia terlebih gas lah melampau. Al-halalu bayinun wal haramu bayinun. Kata Nabi, yang halal itu jelas. Yang haram itu jelas. Dah McD Jakim bagi halal. Halal. Apa benda halal kita nak haramkan pula? Burger pula jadi kepala baby Palestin. La ilaha illallah. Jangan melampau batas lah. Jangan melampau batas. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nak boykot bagus. Tak ada masalah. Yang tak nak boykot. Orang yang tak nak boykot ni pun bagus. Kalau dia niat baik dapat pahala. Apa pasal pula tak nak boykot dapat pahala? Dia mengenangkan ekonomi umat Islam. Kata dia McDonald tu menyumbang sedikit je kepada keseluruhan keseluruhan dana yang ada pada McDonald US. Mungkin 0.berapa % lah. Dia bayar pun kerana franchise fee. Bukan sebab nak suruh bayar beli senjata. Sebab franchise fee je. Yang kuasai McDonald Asia ni Pak Arab. Kat Malaysia ni kuasai gerbang Alaf Sendirian Berhad. Syarikat Bumi Putra Melayu dan sebagainya. Jadi mereka ni buat tindakan asal dasar bisnes. Bisnes lah. Dan McDonald ni Malaysia ni antara yang penyumbang terbesar, syarikat fast food terbesar penyumbang zakat di Malaysia. Jutaan ringgit yang mereka keluarkan zakat itu pergi balik kepada orang Islam. Setiap tahun. Dia antara terbesar penyumbang fast food yang di Malaysia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tak boykot pun contohnya, kita makan. Kerana apa? Membantu ekonomi. Dia anak dia lah, contoh anak dia. Bang, anak kita ni kesian tengok. Dia kata tak ada orang pergi tempat dia. Anak dia kerja Starbucks lah contohnya. Sejak isu ni tak ada orang pergi. Jomlah bang, kita support anak kita. Dia nak support anak dia. Dia pergilah Starbucks, anak dia jadi manager. Dia kata anak kita kalau kerja tempat lain tak lekat, kerja kat sini. Kerja tempat lain 2-3 bulan berhenti. Dia Starbucks bolehlah setahun, dah dekat 2 tahun ni dia kerja. Lekat dah juga dia. Kesian lah dia, takut dia kena berhenti dan sebagainya. Jom kita support. Mak bapak dia pun support pergi minum Starbucks. Balik-balik bawa lah bungkusan Starbucks. Kita tengok dek jiran yang tak faham, yang melampau. Engkau ni je Yahudi ke? Dia sembuh terus. Kamu ni je Yahudi, berapa banyak Yahudi bayar kat kau ni? Tak kesian kau orang Palestin yang kena? Apa hal pula sampai macam tu? Jadi kalau sampai mencederakan, merosakkan dan sebagainya, ini tak kena tuan-tuan. Ini melampau. Dan ada kes di dalam Malaysia, kes apa? Ada kes dalam Malaysia yang tahap melampau dia memang luar biasa. Dia cakap kat isteri dia, awak kalau bagi Dugro ni, saya dah kaji dah Dugro ni kaitan dengan Malaysia. Kaitan dengan dia menyumbang kepada US. US kan bantu Israel dan sebagainya. Kalau awak bagi lagi susu ni pada anak, saya ceraikan awak. Sampai jam tu sekali dia punya taksub. Apa pasal susu ceraikan pula? Apa pasal susu? Maknya pula carilah susu lain, alahan pula anak. Kes ini diketahui dibangkitkan oleh penolong pengarah bahagian fatwa Dr. Syed Shahrizan. Bahagian fatwa. Dia kata bukan isu olok-olok saja-saja reka-reka. Isu ni dia dapat orang tanya dia. Penolong pengarah bahagian fatwa Jakim. Dr. Syed Shahrizan dia kata sebut. Maka dia kata jangan melampau lah sampai macam tu sekali. Memang kalau seorang suami keluarkan kenyataan begitu,
Isteri dia tak dapat cari susu lain, cari susu jenis lain, jadi apa, anak dia memang tak serasi dengan susu tu, jadi alahan. Dia mak dia ni pergi tanya dekat lain internet. Forum susu ibu. Dia tanya dekat forum susu ibu, ada tak jenis susu lain? Saya dah try jenama ni. Anak saya dulu biasa sekian-sekian, tapi suami kata kalau saya teruskan yang sekian-sekian, kerana terbukti support sekian-sekian, saya akan diceraikan. Talak ta'liq. Jadi penting lah tuan-tuan, anak tu anak kamu. Suami tu kena bayar isteri sebab nyusukan anak. Dia kalau terpaksa memang terpaksa cerai lah. Rujuk balik lah. Dia nak main macam mana? Tak cerai dengan kahwin ni benda tak boleh main-main. Main-main pun jadi. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan melampau batas. Kalau tak boikot pun jangan melampau batas. Saya sebut secara terang-terang ni, tak ada selindung. Pasal dia marah-marah dan maki orang dalam Facebook secara tak selindung. Ada satu orang artis kat Malaysia, Azhar bin Sulaiman. Dia makan dekat McDonald. Ni saya cakap, ni cerita dia, ni bukan cerita boikot, ni cerita tak boikot tapi melampau. Salah dia. Nak boikot tak nak boikot, lantak tuan-tuan. Niat baik dapat pahala insya-Allah, kerana benda ni ijtihadi, bukan benda ni benda yang memang ada fatwa yang direct daripada Al-Quran. Benda yang qat'i. Jadi benda ni memerlukan ijtihad para ulama, fatwa daripada para ulama. Sementara Malaysia tak keluar fatwa, ikutlah mana-mana pun, yang penting jangan melampau. Itu asas Islam. Azhar bin Sulaiman dia bawa anak dia makan McDonald, dia tunjuk. Dan dia tulis kat situ dengan menghina dan memperolok-olokkan orang yang boikot. Dia kata tengok ni. Saya makan McDonald, kata dia makan McDonald dengan anak dia, tengok ni. Kesian tak ada orang pun dalam McDonald ni. Tengok muka-muka ni bekerja ni semua Muslim. Siapa-siapa yang boikot ni adalah satu tindakan yang bodoh, dia kata. Bodoh orang yang boikot ni, dia kata. Jadi begini-begini. Tuan-tuan, mana-mana tindakan pun ada efek. Semua tindakan ada kesan. Kalau boikot, mungkinlah orang Islam ni tak ada kerja kat situ, dia kena kerja tempat lain. Kalau boikot. Kalau tak boikot, samalah juga. Kalau tak boikot, memang ada kesan juga. Adalah kesan sedikit, duit tu dalam bentuk royalty ke, dalam bentuk apa ke, disumbangkan kepada Amerika Syarikat, walaupun tidak secara langsung. Walaupun sikit saja. Kenapa ulama berbahas? Kerana ulama berbahas tindakan seperti tindakan burung. Zaman Nabi Ibrahim lah, kena bakar, ada burung ambil air dengan paruhnya, cuba memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim yang menjulang tinggi. Walaupun api yang air yang berada pada paruh burung tadi itu pasti tidak akan memadamkan api tadi, tapi itu salah satu bentuk usaha dan ikhtiar dia. Menunjukkan solidariti, sokong Nabi Ibrahim dalam jalan kebenaran. Walaupun api itu pasti tak akan terpadam. Jadi nak ambil dua-dua tindakan memang ada kesan masing-masing. Memang ada kesan. Kalau kat sini kesannya gini, kalau kat sini kesannya begini. Kalau tak boikot jadi gini. Contohlah. Ikut masing-masing, jangan melampau. Yang penting jangan melampau. Merendah-rendahkan orang lain. Tengok ni, orang yang boikot ni semua bodoh. Tak belajar, tak sekolah. Yang boikot ni tak tahu ekonomi. McDonald ni bukannya menyumbang secara direct. Dia kata, dia bayar bentuk royalty. Apa masalah dia kat Malaysia yang keluasai orang Islam, dia pula paling banyak bayar zakat fast food restoran kat Malaysia. Apa kamu boikot? Pening pula kita. Nak makan ke tak nak makan tuan-tuan? Ikut tuan-tuan lah. Yang penting jangan melampau. Kadang-kadang ada orang yang cakap ke orang lain dalam bentuk melampau. Dia kata, mana keimanan tuan-tuan? Dia masuk gear 5. Mana keimanan tuan-tuan? Atas nasib umat Islam di Palestin. Kita kalau boikot mesti 100%. Jangan jadi munafik. Jangan jadi pendusta. Jangan jadi penipu. Dia bantai kau-kau. 100%. Buang semua, dia kata. iPhone tu jangan. Yang ada, tinggalkan iPhone. Kawan tu yang semangat-semangat cakap macam ni, balik naik Ford Ranger. Baik Ford Ranger. Ford daripada mana? Ford Amerika juga. Yahudi ni kita tak dapat elak tuan-tuan. Tuan-tuan, satu Malaysia ni semua pakai WhatsApp. WhatsApp siapa punya? Mark Zuckerberg. Facebook siapa punya? Mark Zuckerberg. Instagram siapa punya? Mark Zuckerberg. Itu bantai foto-foto ni. Nak semangat-semangat sini-sini dengan ahli keluarga lah. Tapi jangan menyalahkan orang lain, menghina dan merendah-rendahkan orang lain. Itu melampau batas. Itu melampau batas. Semangat-semangat balik naik Ford Ranger. Sama Amerika. Baik nama Chevrolet.
Dia cakap kat orang boleh. Kita tak dapat elak. Balik pergi office buat kerja. Buat kerja guna benda Yahudi juga. Apa dia? Tak ada kalau orang buat kerja komputer ni tak akan lepas daripada operating system dua je. Sama ada Windows ataupun Apple. Dua-dua Yahudi. Microsoft pun nyumbang terbesar cukai Amerika Syarikat. Apple pun sama. Dua-dua Yahudi. Dia nak elak kita tak boleh elak. Jangan melampau batas cerita dia. Siapa nak boykot niat baik dapat pahala, biarlah. Siapa tak nak boykot dia makan lantaklah. Jika nak makan tak ada masalah. Asal benda halal. Ni benda halal jadi haram. Makan kepala budak pula, baby Palestin. Benda punya pemikiran. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibu dan ayah sekalian, memang tak akan elak. Ada satu tempat lah kat masjid saya cerita macam ni lah. Cerita. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan kalau boleh, apa dia dalam isu boykot ni saya cakap lah. Nak boykot, tak nak boykot, tak apa. Jangan bantai boykot, isi patron juga. Dia bantai orang yang tak boykot tapi isi patron. Dia bantai orang yang tak boykot, isi Caltech. Pasal apa? Penyumbang top 10 terbesar cukai Amerika Syarikat, iaitu Exxon Mobil. Exxon Mobil ni patron. Penyumbang top 10 terbesar cukai Amerika Syarikat adalah Chevron. Chevron ni Caltech. Bantai. Tapi saya cakap biasa je lah. Apa nak boykot. Boykot tak apa. Munasabah lah kalau kampung tu ada Caltech sebiji je. Takkan dia kena keluar 40 km nak isi Petronas. Tak munasabah tuan-tuan. Kalau ada pilihan boleh kita pilih. Tapi kalau ada jiran kita nak pilih isi Petron pun ikut dia. Tak ada masalah. Bukannya haram. Apa minyak jadi benda haram lah. Tapi dari isu boykot, kalau nak boykot tak apalah. Pasal itu antara penyumbang terbesar. Teks ni cukai Amerika Syarikat digunakan untuk peperangan memang ya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, balik-balik ceramah jemaah telefon. Ustaz, nasib baik Ustaz ceramah begitu, dia kata. Ustaz tak ada kata gini. Sebab saya takut. Depan Ustaz tadi, yang lepas habis ceramah tu, Ustaz sembang dengan dia kata, dia tu toke Petronas Bukit Sentosa. Toke Petron Bukit Sentosa, dia kata. Sudah, dia kata. Kita habis lepas ceramah, cakap pasal Petron sebagainya. Tapi dia boleh terima lah. Sebab saya kata gitu. Orang kalau nak berniaga, bukan dia tahu pun. Kan? Akan jadi begini-begini. Dia atas dasar bisnes lah. Dah kerja lama dekat Exxon Mobil bagi tawaran pada dia, nak jadi token sesi minyak lah. Dia nak akad bersara dah. Tak apalah. Melabur lah. Juta buka Petron. Mana dia tahu gini atas dasar bisnes dia. Ni nak bantai Petron. Kan? Kalau kita bantai terlebih-lebih, kawan si Islam kita juga kadang-kadang yang terlibat dalam bisnes tersebut. Yang penting bersederhana lah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah dalam setiap perkara. Ini yang disebut oleh Allah dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang kita bincangkan tadi. Akhir sekali saya nak sebut berkenaan dengan tindakan kita yang terbaik. Tuan-tuan kalau buat boykot, kalau buat sedekah, kalau buat derma ke, doa ke dan sebagainya, jangan tinggal. Apa yang Nabi buat ketika timpa musibah, itu yang paling afdal. Apa yang Nabi buat ketika umat Islam ditimpa musibah? Qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran mutatabi'an fi zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i wa salati subhi idza qala sami'a Allahu liman hamidah min ar-rak'atil akhirah yad'u 'ala al-ahya min al-'arab 'ala lahyan wa usayya wa riklin wa zakwan wa yu'amminu man khalfahu. Ini hadis yang kita kena ingat. Perbuatan yang paling baik sekali, apa yang umat Islam boleh lakukan bila sahabat-sahabat kita kena musibah. Nabi Muhammad SAW bila umat Islam telah dikhianati, ada orang Arab Yahudi minta tolong Nabi. Ada orang Yahudi minta tolong Nabi. Kan Nabi ni jadi pemimpin Madinah. Nabi bila jadi pemimpin Madinah, ada perjanjian dia orang Islam dengan orang-orang yang tak masuk Islam. Walaupun dia jadi pemimpin, kerana Nabi kata la ikrah fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Nabi jadi pemimpin, ada orang kafir yang tak masuk Islam. Tapi dalam piagam Madinah ada perjanjian. Apa perjanjiannya? Orang Islam kalau ibu kota diserang, orang yang bukan Islam sama-sama kena bantu pertahankan negara. Begitu juga orang bukan Islam di dalam pemerintahan Madinah, kalau mereka diserang, orang Islam ni kerajaan pusat wajib bantu. Ini contoh. Tiba-tiba ada orang Arab, dia jumpa Nabi Muhammad SAW, ada orang Yahudi, dia jumpa Nabi Muhammad SAW, dia kata mereka akan diserang musuh. Maka minta bantuan. Rasulullah SAW pun hantarlah bantuan. Antara bantuan yang tiba tu, sahabat yang penting. Kerana sahabat lain banyak keluar jihad kat tempat lain. Sahabat penting ni 70 orang sahabat hafal Al-Quran.
Quran mana ada cetak dulu. Yang ada dalam dada para sahabat yang hafal. Nabi hantar ni sahabat yang penting. Tak ada dah lepas ni orang yang hafal Al-Quran. 70 orang yang hafal Al-Quran. Qurra, hufaz. Yang Nabi sedih kerana Nabi dikhianati. Sahabat Nabi yang dihantar tu 70 orang dekat tengah-tengah jalan, mereka ni 70 orang dibunuh. Nabi sedih sangat. Nabi Muhammad SAW mengambil tindakan kerana telah ditimpa musibah. Apa yang Nabi buat? Nabi buat kunut nazilah selama sebulan secara berturut-turutan pada solat zuhur, pada solat asar, maghrib dan isyak serta solat subuh. Bila masa buat kunut nazilah, idza qala sami Allahu liman hamidah minar rakaatil akhirah. Kunut nazilah sunat dibuat selepas sami Allahu liman hamidah pada rakaat akhir. Maksudnya zuhur pada rakaat keempat, lepas sami Allahu liman hamidah, angkat tangan tu macam sembahyang subuh. Sami Allahu liman hamidah pada rakaat akhir. Zuhur pada rakaat keempat, lepas sami Allahu liman hamidah, angkat tangan, doa kunut nazilah. Asar pun begitu, rakaat keempat lepas sami Allahu liman hamidah, angkat tangan, kunut nazilah. Maghrib rakaat ke berapa? Rakaat akhir. Rakaat ketiga lepas sami Allahu liman hamidah, kunut nazilah, angkat tangan. Isyak rakaat keempat lepas sami Allahu liman hamidah, angkat tangan, baca kunut nazilah. Subuh lepas baca kunut subuh tu sambunglah. Lepas baca doa kunut subuh tu sambung doa kunut nazilah. Maka kunut nazilah ni disunatkan ketika solat berjemaah dan ketika solat fardu secara bersendirian. Dia hanya dilakukan pada ketika solat fardu saja, bukan solat sunat. Solat fardu saja. Jadi subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak ke-5-5. Tapi kita fikir, kalau subuh saya faham, maghrib saya faham, isyak saya faham. Sebab tak heranlah imam angkat tangan pasal Fatihah dengan surah imam baca kuat. Zuhur dengan asar macam mana? Zuhur dengan asar pun kalau solat berjemaah disunatkan bagi imam meninggikan suara ketika baca kunut nazilah. Kerana apa? Dalam hadis tadi disebut secara jelas wa yu'minu man khalfahu. Dalam hadis sahih riwayat Abu Daud, dalam sunat Abu Daud ada dalam kitab di dalam kitab Allahumma salli ala Mishkat Masabih pun ada. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yu'minu man khalfahu, Nabi angkat tangan pada rakaat akhir zuhur, Nabi angkat tangan pada rakaat akhir asar, wa yu'minu man khalfahu, diaminkan oleh para sahabat yang berada di belakang Nabi. Maksudnya apa? Walaupun itu zuhur, walaupun itu asar, Nabi akan mengangkat tangan sebagai imam dan meninggikan sedikit suara sehingga dapat didengar oleh para makmum di belakang baginda, sehingga makmum itu mengucapkan perkataan amin. Amin, amin. Kalau tak dengar nak sebut amin apa? Dalam hadis sahabat sebut amin. Nabi baca zuhur, sahabat sebut amin. Nabi baca asar, sahabat sebut amin. Sebab apa? Sahabat dengar suara Nabi Muhammad SAW. Jadi ulama kata kunut nazilah ni selama mana berlakunya musibah, sunat kita baca. Musibah kaum muslimin, selama mana berlaku musibah di kalangan kaum muslimin, sunat kita baca. Hari-hari, mutatabi'an, secara berterusan. Selangor ni tak keluar lagi fatwa, hari tu je seminggu masa mula-mula perang je keluar fatwa. Lepas tu dia tak sambung. Setahu saya lah. Yang keluar fatwa ni Jabatan JAKIM, Labuan dengan wilayah persekutuan. Sarawak keluar fatwa, Johor pun keluar fatwa supaya imam-imam di masjid dan surau secara berterusan melaksanakan kunut nazilah. Solat fardu berjemaah ataupun solat fardu secara bersendirian, kita disunat tuntut angkat tangan pada rakaat akhir lepas sami Allahu liman hamidah. Ustaz dia tanya, kalau sembahyang berjemaah senanglah, kita amin aja kat belakang, imam baca depan, tak ada masalah. Kalau sembahyang sendiri macam mana? Baca kunut nazilah pendek tuan-tuan. Bila kita sebut kunut ni, kadang-kadang ada orang baca dalam majlis pengajian ke luar solat, Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina. Sunnah Nabi yang paling afdal adalah kunut. Kunut tidak ada tempat di luar solat melainkan dalam solat. Dikatakan kunut itu dalam solat. Itu yang paling afdal. Tapi kalau nak baca doa daripada kunut di luar solat, tak ada masalah. Kita bincangkan di sini adalah mana lebih afdal. Bukan mana betul, mana salah. Mana lagi afdal. Paling afdal yang Nabi buat, kunut lah. Kunut yang sebetul-betul dibuatnya dalam solat. Pada rakaat akhir setiap solat fardu. Lepas sami Allah liman hamidah, itu namanya kunut. Secara ringkas kita nak baca yang pendek macam mana? Kunut ni terdiri daripada dua. Kunut ni terdiri daripada dua, iaitu adanya doa, yang kedua adanya sana'. Doa ni permohonan kepada Allah, yang kedua adanya sana'. Sana' ni apa? Pujian kepada Allah.
Seperti imam solat subuh tadi baca, Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina. Ya Allah, kami serahkan batang leher musuh kami kepadamu, ya Allah. Ha. Itu doa lah, permohonan kepada Allah. Lepas tu sanak puji mana? Ya Qahar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Allahumma ya munzilal kitab, wa ya mujriyas sahab, wa ya hazimal ahzab. Itu semua pujian kepada Allah. Menyebut salah satu daripada mana-mana nama Allah. Sekurang-kurangnya satu. Ya Rahim pun boleh, Ya Rahman pun boleh. Jadi kunut ni terdiri daripada dua. Pertama ada permohonan doa. Yang kedua adanya pujian. Ha. Kalau kunut subuh mana doa dia, mana pujian dia? Allahumma hdini fiman hadait. Ha? Tu doa dia. Pujian dia mana? Ha? Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Tu puji. Ha? Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu mawalid. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, kita sebutkan kunut nazilah paling pendek. Nanti kita sembahyang fardu, kalau solat sendirian senang baca. Bagus bagi lelaki solat berjemaah, tapi kadang-kadang ada hal urusan apa, dia kena imamkan solat kat rumah ke atau sembahyang sendiri solat fardu, jangan lupa baca kunut nazilah. Yang pendek macam mana? Allahumma ansur muslimin fi Palestin. Sini ada nama Mansur tak? Nak bagi ingat ni. Mansur ada Mansur? Ada je. Nama Mansur. Apa ada Mansur? Bapak dia ke apa, ingat nama Mansur lah. Allahumma ansur muslimin fi Palestin. Ha, ni doa dia paling pendek. Ulama sepakat bahawa kunut nazilah tak ada perkataan yang khusus daripada Nabi. Allahumma inna naj'aluka fi nuhura di'adaina tu bukan doa khusus Nabi dalam kunut nazilah, tapi itu doa umum. Nabi kata bacalah doa ini kalau kamu takut pada musuh. Nabi doakan kehancuran bagi Bani Lahyan, Zakwan, Usayyah. Kata ulama sepakat bahawa kunut nazilah ni bersesuaian dengan peristiwa sesuatu perkara itu, musibah tu. Sekarang ni musibah orang Islam Palestin kena tindas. Kita doa bersesuaian dengan perkara tersebut. Allahumma ansur, ya Allah bantulah muslimin, orang Islam, fi Palestin, di Palestin. Itu je. Itu salah satu komponen kunut, iaitu ada doa. Lepas tu puji pada Allah, seru mana-mana nama Allah tu pujian. Allah mansur muslimin fi Palestin ya Rahim, wahai yang maha belas kasih. Kemudian sama juga seperti kunut subuh, sunat baca selawat, kita juga sunat tutup kunut nazilah dengan selawat. Ni yang paling pendek. Tapi dinamakan kunut nazilah tadi dua je, ada permohonan, ada pujian. Jadi bacaan dia Allahumma ansur. Allahumma ansur. Kalau tuan-tuan ingatlah, ingat doa makan. Doa makan apa? Allahumma barik lana. Sekarang ni lain sikit doa dia. Angkat tangan sami Allahu liman hamidah, solat zuhur. Rakaat keempat lepas sami Allahu liman hamidah angkat tangan. Doa apa? Oh, Ustaz kata kalau lupa try doa makan. Allahumma barik lana. Jangan barik lana tuan-tuan. Allahumma je dulu. Allahumma, ma tu tukar terus jadi mansur. Ma tu buang jadi mansur terus. Allahumma apa Ustaz kata? Oh, mansur. Allahumma mansur. Bagi masuk sekali dalam kepala, paku tu dalam kepala tuan-tuan. Allahumma apa? Allah nak baca doa kunut nazilah ni, Nabi ni sunnah Nabi ni. Allahumma mansur. Allahumma mansur. Bagi masuk sekali dalam kepala tu, paku dalam kepala tu. Allahumma mansur. Ya Allah bantulah. Bantu siapa? Muslimin. Takkan tak ingat perkataan muslimin. Orang Islam. Dia bahasa Melayu pun ambil bahasa Arab tu kan. Allahumma ansur muslimin. Ya Allah bantulah orang Islam. Fi Palestin. Fi ni bahasa Arab, maksudnya di Palestin. Palestin kita tahulah bahasa tu. Palestin orang kena tindas. Ustaz, Palestin ke Filastin? Dua-dua pun boleh. Tak ada masalah. Allahumma ansur muslimin fi Palestin. Kalau nak hidupkan belakang dia, Allahumma ansur muslimina fi Palestin. Jadi saya ajar ni supaya senang ingat. Allahumma ansur muslimin fi Palestin ya Rahim. Tu puji dia. Ya Rahim, wahai yang maha belas kasih. Wassallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Okey, kesimpulan akhir. Nanti kita nak sembahyang Zuhur. Sembahyang Zuhur kunut nazilah pada rakaat ke berapa tuan-tuan? Rakaat terakhir, rakaat ke berapa? 4. Lepas sami Allahu liman Allahu akbar, angkat tangan ke tak? Angkat. Apa doa dia? Allahumma ansur muslimin fi Palestin ya Rahim. Wassallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Dah sujud. Sembahyang asar. Rakaat ke berapa kunut nazilah? Rakaat keempat.
Idza qala sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, angkat tangan. Allahum mansur. Ingat mansur. Allahum mansur. Allah bantulah muslimin fi Palestin ya Rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Sembahyang maghrib rakaat ke berapa? Ketiga. Bila nak baca? Lepas sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, angkat tangan ke tak? Angkat. Allah. Apa ustaz ajar? Allahumma. Mansur. Allahumma mansur. Bagi ingat. Mansur muslimin fi Palestin ya Rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Maghrib Isyak rakaat ke berapa? Rakaat keempat. Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Allah, angkat tangan. Allahumma apa? Allahumma. Mansur. Allahumma mansur muslimin fi Palestin. Ya Allah bantulah muslimin fi Palestin ya Rahim. Pujian dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Solat subuh. Sami Allah liman hamidah rakaat kedua, angkat tangan. Allahumma. Jangan Allah mansur dulu, doa kunut subuh dulu. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait. Sampailah hujung astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum Rasulullah bacalah Allahumma sur muslimin fi Palestin ya Rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Itu je. Itu pendek tu. Jangan tak boleh ingat lah. Ingat mansur. Gitulah yang kita muzakarahkan pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita. Jangan kita sedekah banyak tapi tinggal kunut nazilah. Kunut nazilah selama berlaku musibah baca. Kat Selangor ni belum difatwakan. Tapi negeri-negeri lain dah difatwakan, so imam baca. Zuhur pun baca, asar pun baca. Imam pun kuatkan suara zuhur asar. Jadi kita secara khusus kalau kita semayang sendiri baca. Kalau kita semayang solat fardu sendiri baca. Begitulah tuan-tuan kita muzakarah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita dan mempermudahkan kita. Selain kita doa-doa lain, doa dalam majlis pengajian apa semua, hantar zakat, join campaign boycott, demonstrasi ke apa benda ke, campaign ke. Janganlah ditinggalkan benda yang paling afdal sekali, iaitu yang telah dicontohkan oleh Nabi ketika berlakunya musibah terhadap orang Islam. Begitu dengan tidak meninggalkan kunut nazilah pada setiap solat fardu ketika rakaat terakhir selepas sami Allah liman hamidah, sudah angkat tangan, baca Allahumma Allahumma barik lana dengan Allahu Akbar, makan saja. Allahumma. Apa ustaz kita tahu ni? Allahumma. Ma tu buang. Tukar mansur. Tapi janganlah mansur. Allahumma mansur. Jangan mansur, dia sod. Memang sebut mansur Melayu ni, tapi mansur tu kena sod. Ya Allah bantulah kaum muslimin dekat Palestin, bantulah orang yang lemah, bantulah mujahidin. Jadi begitu. Ringkas. Allah mansur. Tengok. Ustaz kata mansur. Allah mansur. Jangan. Itu Melayu sangat. Ni sod. Pakai sod. Allah mansur muslimin fi Palestin ya Rahim. Ustaz, saya tak nak baca ya Rahim boleh? Boleh, asal seru mana-mana nama Allah tu puji Allah. Ya Rahman boleh Ustaz? Boleh. Ya Rahman boleh. Ya Fatah, Ya Alim, Ya Arhamar Rahimin, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Semua boleh. Sekurang-kurangnya satu saja pilih. Tapi sebab apa pilih Ya Rahim? Bersesuaian dengan doa, Ya Allah bantulah kaum muslimin di Palestin, Ya Rahim. Iaitu wahai yang maha belah kasih. Sesuai dengan doa. Jadi nak baca Ya Nasir pun boleh. Wahai yang maha menolong. Boleh. Tak ada masalah. Jadi begitulah yang kita muzakarahkan hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisa'il muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru fa yafawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والعفو منكم